Hai semua, kita bertemu lagi dalam episod kali ini. Kat mana korang menyimpan duit? Adakah korang simpan tabung haji, ASB, Public Mutual ataupun lain-lain media pelaburan? Hari ini saya nak sebutkan berkenaan dengan tabung haji. Wajarkah kita melabur di tabung haji? Adakah tabung haji tempat pelaburan yang betul? Dalam bab tabung haji ni, kalau kita tanya kebanyakan orang, mereka akan kata, sebab apa kau simpan tabung haji? Sebabnya susah nak keluarkan, nak kena keluar, kena pergi ke kaunter lagi, kemudian baru kita boleh keluarkan. InsyaAllah, bila kita simpan duit dan susah nak keluar, jumlah tu bertambah lah. Tapi apapun sebenarnya, tabung haji dah boleh link dengan bank-bank yang lain. Jadi, bila kita dah link tu, kita boleh keluar secara online sahaja. Apabila kita menyebut tentang pelaburan, tentunya kita nak bandingkan. Biasanya orang akan menyebut tentang ASB, pulangannya mungkin 6, 7, 8% setahun. Jadi tabung haji dia punya dividen lebih kurang 5, 6, 7 plus dengan bonus. Bonus mungkin 1, 2 ataupun 3% bergantung pada prestasi tahun tersebut. Saya nak tanya dengan korang lah. Korang tahu tak sebenarnya bila kita simpan di tabung haji ni, dia adalah simpanan ataupun pelaburan? Bila kita sebut tentang simpanan, dia berbeza dengan pelaburan. Kalau di tabung haji, mereka menggunakan konsep wadi'ah yadud dhamanah. Apa maksudnya? Sebab kadang-kadang bila kita letak duit ni, kita tak tahu pun apa sebenarnya konsep tersebut. Jadinya bila sebut tentang wadi'ah, dia tidak sama dengan konsep pelaburan. Bila pelaburan, dia akan ada risiko dan juga keuntungan. Itu antara ciri-ciri pelaburan. Dan bila sebut tentang pelaburan, mereka tidak boleh jamin keuntungan berapa. Tapi kalau tuan-tuan masukkan duit ke satu tempat dan mereka jamin tiap-tiap bulan tuan-tuan akan dapat jumlah sekian, itu bukan pelaburan. Itu adalah scam ataupun mungkin itu adalah skim piramid yang salah daripada sudut undang-undang dan daripada sudut syarak. Kita kena tahu bahawa tabung haji bukan tempat untuk melabur. Macam saya sebut tadi, al-wadi'ah. Wadi'ah tu apa? Wadi'ah ni kalau terjemahkan dalam bahasa Melayu tu simpanan. Kita sebut deposit lah. Tapi istilah wadi'ah itu, tuan-tuan pernah dengar tak? Hajjatul wada', haji selamat tinggal. Sebab apa? Sebab tinggal tidak akan berjumpa lagi tahun yang kemudiannya. Yang pernah dengar lagu Rabbani menyebut Astaudi'uka la 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 la. Dia mengucapkan selamat tinggal, dia nak pergi dah. Jadi kalau kita lihat orang zaman dahulu, orang Arab, apabila mereka nak pergi berjalan, sama ada urusan perniagaan ataupun lain-lain urusan, mereka akan meninggalkan barang-barang mereka yang berharga kepada orang yang dipercayai. Contoh di Mekah, mereka nak pergi ke Syam. Barang-barang berharga mereka tak akan letak di rumah. Zaman dulu tak ada grill, tak ada peti besi dan sebagainya. Jadi rumah mudah saja orang nak masuk, kan, buka saja tu orang masuk. Tapi mereka ada menggunakan mekanisme, iaitu mereka simpan barang yang berharga tadi kepada orang yang dipercayai. Jadi wadi'ah, mereka orang kata mengucapkan selamat tinggal kepada harta-harta mereka. Apabila mereka kembali, mereka akan bertemu dengan orang yang diberi amanah ini tadi dan mengambil semula harta-harta mereka. Bila kita simpan barang ke orang, takkanlah kita nak minta dekat orang itu duit lagi. Mat, kau tolong jagakan duit aku ni 10,000. Okey, setelah setahun kita datang balik. Man, duit aku yang hari tu mana? Okey, ni tak ada dividen ke? Aku bagi kau 10,000, tak ada dividen ke? 1,500 ke lagi? Ataupun 2,000, aku dah simpan setahun. Tuan-tuan, itu satu konsep yang salah. Bila kita meminta lebih, itu adalah riba. Jadi kita yang meminta daripada orang tersebut, itu namanya riba. Jadi bila sebut tentang simpanan tabung haji ini, kita tidak boleh meminta dividen daripada tabung haji. Sebab konsep yang kita pegang ini adalah wadi'ah. Kita simpan dekat dia, kita berikan kepercayaan kepada dia, dia menunaikan amanah dia tu, menjaga duit kita dan dipulangkan balik benda yang kita bagi. Itu yang sebenar konsepnya lah. Orang yang kita amanahkan itu adalah orang yang kita percayai. Jadinya, bila kita percayai, tentunya orang tadi tidak mengusik duit kita tadi. Kita berikan dia itu, dia akan pulangkan duit itu juga. Itu adalah konsep asal. Jadi konsep wadi'ah ni adalah konsep amanah. Bila kita amanahkan dekat orang untuk jaga barang, kita tidak boleh minta lebih. Sama juga dengan tabung haji, kita simpan saja di sana. Kalau tahun itu tabung haji bagi banyak, kita terima. Kalau tahun itulah tiba-tiba tabung haji tak bagi apa-apa, pun kita wajib terima. Kita tak boleh membebel, kita tak boleh nak viralkan aku tak puas hati dengan kerajaan pada hari ini, aku tak puas hati dengan sesiapa, tak puas hati dengan tabung haji sebab tak bagi aku dividen. Bila anda minta dividen, bila korang minta dividen ni, korang telah meminta lebihan duit. Ia adalah satu perbuatan yang salah daripada sudut syarak. Dia berbeza kalau contoh satu hari saya datang jumpa dengan Man.
Man, aku nak pinjam kau 10,000. Kau ada duit tak? Ada. Aku ada lebihan ni, kau gunalah 10,000 ni. Kau nak buat apa? Nak berniaga kan? Nah, okey, kau ambil lah 10,000 aku ni. Nanti pulangkan balik 10,000 sahaja. Setelah beberapa bulan kita berniaga, berjaya, untung, kita pulangkan. Man, duit yang aku pinjam itu aku dah ada, ambil lah ni. Okey, ini aku bagi dekat engkau. Jadi apabila Man tadi tidak mensyaratkan, itu tidak riba. Dia berbeza, kalau Man tadi bila dia bagi pinjam, okey aku bagi kau 10,000, kau kena pulangkan aku 12,000. Itu adalah riba sebab dia minta. Tapi kalau saya yang meminjam, kemudian saya tengok dia baguslah, biar aku pinjam pun dia tak banyak bertanya, dia terus bagi saja. Jadi kita nak bagi daripada diri kita, suci hati kita, tak ada ni apa-apa, ambillah kau ni lebih. Kan dia pun terima. Itu tidak ada masalah, itu dibenarkan. Itulah yang digunakan oleh tabung haji dalam memberi kita dividen pada tiap-tiap tahun. Kalau kita nak bandingkan dengan pelaburan yang lain, contoh public mutual, contohlah anda masukkan 10,000, tahun depan tak semestinya duit anda itu adalah 10,000, bergantung kepada prestasi pelaburan pada tahun tersebut. Ada kemungkinan anda akan dapat kerugian, ada kemungkinan pada tahun tersebut juga, tahun harapannya anda mendapat keuntungan. Jadi, persoalan yang sebenarnya saya nak tanya kepada anda, adakah tabung haji suatu tempat pelaburan? Itu yang anda kena tahu. Apabila anda faham konsep yang saya sebutkan ini, anda tidak akan meminta sebarang dividen. Kalau dia bagi, adalah. Sama dengan bank. Kalau anda buka akaun simpanan, savings, bukan akaun semasa. Di mana-mana bank sekalipun, kadang-kadang kita tengok, dia ada bagi. Setiap tahun tu dia bagi RM1, RM12, RM13, ataupun RM20 setiap tahun. Kita tak minta pun, tapi dia bagi. Kita terima. Kita tak boleh minta. Kenapa kau tak pulangkan lebih? Kenapa kau tak bagi aku lebih? Tak boleh minta, tuan-tuan. Meminta dividen adalah satu benda yang salah. Apabila anda memahami konsep ini, anda tidak akan meminta dividen. Sama jugalah medium pelaburan pun kita tak minta dividen kalau dia rugi. Kalau dia untung tapi dia tak bagi, kita wajib tuntut. Kalau melibatkan wadiah, melibatkan simpanan, savings ni, walaupun syarikat tadi keuntungan dia 100% daripada tahun yang lepas, dia berhak untuk tidak bagi dan dia berhak untuk bagi. Itu adalah ihsan daripada institusi kewangan itu sendiri. Jadi, saya harap anda faham tentang konsep simpanan di dalam tabung haji. Dan moga-moga selepas ini kita dapat buat keputusan yang baik dan kita dapat mengawal bagaimana kita nak berinteraksi ataupun membuat reaksi apabila dividen tinggi, apabila dividen rendah. Seharusnya apabila ada dividen, sama ada tinggi atau rendah, seharusnya bersyukur kepada Allah kerana kita dapat dividen ini. Sedangkan sebenarnya tabung haji tidaklah mempunyai sebarang tanggungjawab untuk memberi dividen, tapi dia beri atas dasar kerajaan nak membantu kita sebenarnya, nak memberikan kelebihan kepada orang Islam. Jadi Alhamdulillah, kita kena syukuri. Okeylah, itu saja untuk video pada kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan butang loceng. Okey, jumpa lagi. Bye.